Maklumat you tahu tentang saya. Saya bekerja di Bangi lah, sebelah tu aja. Apa-apa masalah berjumpa. Bila bos saya kata Dr. Izzati minta tolong bagi ceramah 2 tajuk. Dia kata minta kesihatan mental. Dengan ni saya surprise sebab orang surau yang minta. Selalunya saya buat di forum, betul-betul. Saya suka mengajar face to face jalan kan. Bila duduk sini saya rasa pelik tu bos nak bagi ceramah. Tapi tak apa, saya cuba. Walaupun bukan ustazah. Tadi saya ajak suami saya datang. Suami kata kalau ustazah Nur Izzati nak bagi, dia pergilah. Tapi kalau Dr. Nur Izzati tak apalah, dia duduk kat rumah jaga anak, dia kata. Saya selalu pergi surau sebelah sana. Saya ada edarkan borang saya nak guna kesihatan mental tu, saya rasa stigma kan. Semua orang tak nak pergi. Bila kata kesihatan mental, sakit mental tu, dia ingat terus yang mental yang kita dengar baru ni kan, sembilan orang yang buang Quran pagi tadi kita dengar berita kan. So kita rasa macam apa masyarakat kita sekarang ni. Tapi hakikatnya itu yang berlaku. Nanti saya tunjuk data. So saya ubah. Pagi tadi bila berjalan nak pergi tengok kes dekat Beranang, saya kata apa tajuk saya nak buat. Takkan saya tulis kesihatan mental. So saya letak minda sejahtera. Badan sihat. Sebab dia bermula daripada atas. Kalau semua sini ada anak tak? Mesti ada kan, ada anak. So pernah tak kita tengok lahir-lahir anak kita berjalan? Tak ada kan? Ada tak anak kita berjalan? Ada tak? Lahir-lahir turun berjalan? Tak kan? Otak adalah satu organ yang besar. So dia bermula, kalau selagi tak boleh angkat kepala, maksudnya pertumbuhan anak kita terbantuk dan tak akan boleh jalan sampai bila-bila. Itu sebab tu kita kata terdapatnya mental development maksudnya tumbuh sarang kanak-kanak itu terbantuk setakat situ saja. Selagi dia tak boleh angkat kepala dia, 1 bulan you tengok anak you dah mula pandai angkat kepala kan. Lepas tu dia mula angkat dada, lepas tu boleh tergolek, barulah dia boleh berjalan. Bila 9 bulan, 10 bulan baru berjalan. Tu baru development satu persatu. Nanti kita akan cerita. So pentingnya otak ni. So saya edarkan saringan minda sihat kat situ jangan stres. Tak ada apa buat je, relax je. Sebab forum ini bukan ceramah ini bukan untuk stres siapa-siapa kita enjoy. So saya suka kalau you nak tanya, memang saya mengalu-alukan pertanyaan lah. Saringan tu mungkin kita tak ada pensel you all tak ada pensel. Tapi kalau yang ada pensel, yang penting dalam sebelum kita nak pergi saringan tu, kita tanya diri kita dulu. Adakah kita berasa sedih? Resah, tak ada mood hari ni? Tanya diri kita dulu. Ada tak hari ni ataupun selama 2 minggu kita rasa masalah macam ni? Kalau ada, kita proceed pula. Adakah dia menjejaskan aktiviti harian? Katalah selalunya hobi you suka tanam pokok bunga. Lepas tu kata, tak ada mood lah nak tanam pokok bunga. Kalau salah satu kata ya, kita akan proceed pergi saringan kesihatan mental. Sebab saringan kesihatan mental ni sebenarnya susah tak ada siapa mengaku dia ada masalah kesihatan mental. Jadi kita hanya buat, kita saring, kita kata dia amat sensitif. Dan bila you buat tu, you go through, dia sensitif, janganlah rasa aku dah sakit mental, jangan stres. Tak ada benda So kat sini saringan ni buat khas, dibuat dan oleh psikiatrik dan telah publish dan boleh diguna pakai untuk masyarakat kita. Dia saring depression, anxiety dengan stress skill. So level mana kita ni stres? Sebab semua orang stres. Saya nak datang ini jam dekat Shah Alam, nak balik sempat ke aku sampai pukul 8 ni. Risau juga kan, nak berhenti kan. Alhamdulillah Allah tolong sampai juga pukul 7 saya sampai kat sini tadi. So Alhamdulillah lah, maksudnya itu stres. Tapi macam mana kita cope dengan stres tu kan. So kalau kita nak tahu kat mana skill kita, kita boleh buat. Yang saya edarkan tu stres lah, untuk check di mana kita punya level of stress. Dalam saringan tu ada 7 perkara satu dia check depression. Yang 7 soalan akan saring depression. 7 soalan, dia ada 21 soalan semua. 7 anxiety dan 7 stres. Nanti balik sekarang bila rasa relax buat. Dia tak ada salah dan betul jawapan tak payah buat kat sini. Dia tak ada salah betul jawapan, dia buat aja dengan keadaan tenang, buat dan tengok jawapan. Langkah dia baca soalan betul. Lepas tu langkah 2 masuk skala markah. Kalau you tengok dalam soalan tu dia ada markah 1, 0, 1, 2, 3
tu ada soalan markah. So you masukkan skala markah. Langkah ketiga, jumlahkan semua skala markah. Dan langkah 4, isi keputusan dalam bahagian ketiga. Itu cara mengisilah. So kalau you tengok, you baca kenyataan tu dan bulatkan mana level you. Katalah you kata kosong, tak pernah sama sekali mengalami masalah sedih ke, tak ada mood ke, tak pernah, that means kosong. Tapi kalau jarang, maksudnya dalam seminggu tu sekali, dalam sebulan sekali jarang. Ataupun 2 tu kerap, that means dalam masa seminggu 3 kali you ni. Ataupun sangat kerap, 1 minggu tu straight you rasa masalah tu. So dia ada markah dia, 0, 1, 2, 3. Kalau you tengok isi dalam borang tu lah. Borang tu macam ni lah. Sama ada kerap ke apa ke ni, you isi mana satu, baca sambil lalu, dia tak ada soalan jawapan betul atau salah. Okey, ni hanya nak tahu di manakah kesihatan mental kita lah. Okey, kita ada skor, macam ni nanti isikan skor, hanya follow aja tu boleh balik rumah lah actually. Okey, ni antara saringan yang kita boleh buat. Selepas kita buat, kita tengok apakah kita mempunyai masalah kesihatan mental kita sejahtera ataupun tidak. Okey, so itu roughly sahaja. Jika anda bermasalah, maksudnya kalau sederhana ataupun normal, alhamdulillah. Tapi kalau teruk dan sangat teruk, datanglah ke klinik kami. Okey, maksudnya kita akan fikir lagi. Tak semestinya anda mempunyai masalah mental, tapi mungkin masa itu anda tertekan. Okey, tapi datang, jangan risau, jangan malu. Okey, siapa sini pernah makan otak lembu ataupun otak kambing? Tak pernah Semua tak pernah? Tak pernah? Pernah tengok tak? Pernah berat mana? Agak-agak berapa kilo? Sekilo? Oh, besar tu otak. Otak manusia agak-agak berapa kilo? Pernah timbang tak? Tak pernah timbang Otak kita adalah kalau belajar sains dia kata yang terbesar tau. Yang terbesar otak kita, yang terberat 1.2 kilo hingga 1.4 kilo otak kita. 1 point berat otak kita. So otak kita ni terbahagi pada 5 bahagian. Yang besar sekali ni dia panggil cerebellum. Cerebellum ni Allah jadikan cerebellum ni adalah untuk kita mengawal tindakan kita. Contohnya kalau hari ni saya nak jalan ke sini, itulah sampai ke sini, membuat kita boleh berfikir. Dekat frontal ni adalah membuatkan kita boleh berfikir, kita boleh analyse, kita boleh bercakap hari ni. Kalau tidak saya tak boleh bercakap kalau frontal lobe saya ni ada kerosakan. Okey? Dan kita dia panggil cerebellum ni adalah ada 2 kanan dan kiri. So kita tahu kalau seorang tu kena stroke sebelah kanan, anggota sebelah kiri dia tidak berfungsi. Dia cross macam tu. Kalau sebelah kanan dia abnormal, anggota sebelah kiri. Kalau sebelah kiri abnormal, sebelah kanan tak berfungsi. So ini adalah ini cerebellum. So cerebellum ni mengawal pergerakan you. Dan kita ada daripada sekarang ni dia ada lobe-lobe. Kalau kat belakang ni occipital ni mengawal pandangan you. Kalau katalah you tengok pengurusi Haji Samsul ke siapa ke, you tengok you kenal, itu occipital. Tapi kalau berlaku pendarahan ke ataupun kerosakan disebabkan dadah ke apa, you tak kenal. You tengok orang, you blur je, tak tahu apa. You pernah tak tengok orang tengok je kan? Kalau orang kena stroke kan. And kat temporal pula memory. You pernah dengar kan tadi cerita apa tu yang memory loss amnesia tu dekat temporal lobe, di mana dia tak ingat siapa nama orang tu. Kadang-kadang kita pun lupa juga kan. Muka jam siapa orang ni, tapi bila kita balik rumah, baru teringat. Kan betul tak? Ada tak macam tu? So itu adalah temporal lobe kita ni. Dan kita ada parietal yang main peranan tertentu. Itu satu otak kita Dan another one cerebellum. Cerebellum ni mengawal pergerakan yang tidak boleh terkawal. Contohnya dia kawal pergerakan pemakanan kita, usus kita. Bila makanan ada, kita tak boleh kawal kan, dia akan bergerak. Lapar kita tak boleh kawal kan, kita akan bunyi perut kita kan. Dia kawal tu. Dan dia kawal pernafasan. Otot jantung kita dia kawal. Cerebellum. Cerebellum ni juga kawal balance. Pergerakan balance kita. Kalau kita naik atas basikal nak kayuh,
Kalau kita, cerebellum kita ni abnormal, kena stroke, kita tak boleh naik basikal. Kita jatuh, kita tak boleh nak balance. Kalau kita berjalan straight kan, kadang-kadang doktor bila orang kena stroke, doktor suruh dia berjalan straight, line straight ni, jalan straight macam tu. Kalau orang alkohol ke apa, you tengok kan, dia jalan nyonya. Tu fungsi cerebellum, dia tak boleh balance. Okay? Dan kita ada brainstem. Brainstem kita ni, kadang-kadang bila doktor nak tahu sama ada dia hidup atau mati, kita tengok brainstem dia. Kalau accident kena kat brainstem, dia tak boleh bernafas, fungsi pernafasan. So selalunya susah chances nak hidup lah. Okay? Dan kita ada pituitary ya. Pituitary kita kat tengah ni lah. Dia bukan ni. Pituitary kita adalah mengeluarkan hormon. Dia kecil aja, besar pinat. Dia mengawal hormon. Dan kita ada thalamus, hypothalamus, satu lagi ada 5 semua. Hypothalamus ni mengawal temperature badan kita. Kan doktor akan check kan letak suhu badan kita 37 darjah Celsius. Tapi bila kita demam, kita akan menggigil. Itu yang membuatkan kita shivering. So banyak peranan otak ni. Kalau kita tengok secara grafiknya macam ni kita tengok ni, pening kan? Memang ada accident kat mana-mana sebab dia kata 100,000 juta sentiasa 24 jam. So just imagine jika kita dilahirkan disebabkan genetik kita ataupun disebabkan pemakanan, obat, merokok, membuatkan benda ni akan saraf ni akan rosak. So kita akan tengok lama-lama kita akan jadi pelupa. Kita tak boleh nak concentrate. So kat mana? Semua ni berfungsi badan kita. So amat penting. Kalau kita tengok bukan sahaja ni, kita juga mempunyai spinal cord tu kan. Spinal cord itulah yang membuatkan kita bergerak tangan ni semua. Contohnya kita nak belajar basikal. Dulu masa kecil-kecil tak boleh belajar basikal kan. Kita bila belajar kita jatuh. Jadi lama-lama neuron-neuron ni terbentuk. Makin sehari kita belajar, makin sehari kita pandai, lada kita boleh bawa tanpa jatuh-jatuh dah. Sekali-sekala lah bila accident batu ke apa kita jatuh kan. Tapi kita pandai. Dan benda tu tak payah fikir, tak payah belajar dah. Dia automatik. Apa yang kita ada sekarang ni, kita dah develop. Makin tambah neuron-neuron kita yang kecil-kecil tu bertambah dan sampai ke otak dia lekat kat situ. So janganlah kita rosakkan dengan ambil benda-benda yang terlarang lah, alkohol, arak, merokok ataupun ubat-ubatan lain lah. So ini dulu, sorry lah, tak nampak dulu masa saya belajar masa muda-muda dululah kita kata umur 5 tahun brain kita stop develop. Masa itulah umur 0 hingga 5 kita ajar dia betul-betul. Sebab apa yang dia belajar 0 hingga 5 itu yang dia ingat lebih kan. Tetapi sebenarnya otak kita bila dalam kajian menunjukkan otak ni sampai umur 20 pun kematangan still develop. Dan kita boleh asah lagi. That's why kalau waktu muda kita nak ajar, nak kita jadi tahfiz ke hafal, memang kita guna sepenuhnya otak kita ni. Bagikan makanan yang sempurna supaya dia boleh menghafal dan ingat sampai bila-bila. So kadang-kadang kita tengok remaja ni nampak macam matang tapi tak matang. Contohnya bila dah balik sepatutnya kita rasa dia matang. Sebenarnya betul lah dia tak matang sebab still proses otak dia still develop lagi. So janganlah pula, saya ada patient yang ambil dadah kalau dia start mula umur 16 tahun ambil dadah kan, and then dia akan kronik. Bila umur 40 pun panggil dia macam 16 tahun sebab dia terbantut kat situ sahaja. Nanti dia pakailah baju yang color tengkorak lah, apalah, pelik lah kan, datang kan cakap pohayo doktor. Macam tu. Jumpa kat pasar pun macam tu. So memang terbantut dekat situ. Kalau kita tak faham apa salah dia ni macam ni. Tapi itulah development kita punya otak bila kita rosakkan, dia terbantut setakat tu. Okey. So ketiga, bila kita buat kat mana, adakah mental kita sihat atau tidak susah kalau sakit jantung pergi klinik kita boleh check, buat ECG ataupun kita rasa sakit. Tapi mental ni adalah bukan semua yang pandai. Okey, sebab dia datang dengan pelbagai sakit pinggang, sakit dada, dia datang dengan rasa, dia tak cakap doktor saya datang sebab saya nak check saya sakit mental ke tidak. Tak ada orang pergi macam tu check. Tak ada. Saya sejak saya duduk Bangi tahun 2006 ni, saya ada seorang pelajar datang kat depan, jumpa kat kaunter, pelajar terbalik overseas. Jumpa kat kaunter saya, boleh tak saya nak check mental saya ni bagus ke tidak, sebab saya rasa saya ada masalah dengan mental. Oh memang, saya kata itulah satu-satu patient saya yang mengaku dia mempunyai masalah.
Yang lain tak ada. Semua kita check sama ada dengan saringan atau tanya. Tapi bagus sebab dia banyak membaca dan orang bagi nasihat. Dan ada blog. In fact dia buka blog dia sendiri pun. Tu bagus. Ini ramai lagi yang datang jumpa dia, dia refer. Okay. So bagus. Okay. So sihat. Sahabat sihat ni apa maksudnya? Bebas dari penyakit. Nah, kita kata senang. You tak ada penyakit, you sihat. Tak semestinya kan. Kalau kesihatan sedunia pula kata sihat ni kesejahteraan fizikal. Maksudnya bila fizikal kita tu sihat, tak ada cacat, tak ada tangan kita tak cacat, kaki kita tak cacat, mental kita tak sempurna, dan sosial kita maksudnya cara kita bekerja, cara kita bermasyarakat bagus, sempurna, maksudnya sihat. Tapi dalam Islam dia kata sihat tu adalah fizikal, mental, sosial, rohani dan jiwa. Maksudnya susah nak baca. Kalau jiwa kita ni asyik memberontak, asyik kita fikir buruk, berfikiran negatif, jiwa kita tak tenang kan. Kita nak marah, katalah hari ni pagi kita marah kat suami kita, pergi kerja jiwa tak tenang. Ataupun kita marah kat isteri anak, dah tak tenang. So itu dalam menurut Islam, rohani dan jiwa tu penting untuk katakan kita tu adalah sihat. Okey. Dan kita bebas daripada segala penyakit dan kecederaan. Okay. Tarikh kesihatan mental pula ni adalah kita ambil sebenarnya kebolehan mengekang hubungan yang harmoni dengan orang lain. Kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebolehan untuk menyumbang kepada masyarakat. Maksudnya kalau kita boleh bersosial, kita boleh jumpa kata waras. Saya mula pergi kerja saya orang Kelantan. Bila pergi jumpa bekerja di Kapar, di Meru, ramai orang Jawa. Jalan-jalan, waras doktor? Apa sah pula dia tanya aku waras ke tak waras? So saya pun mula apa dalam tempat tu saya pun tanyalah staff, waras tu apa gila ke tak gila? Saya kata tahu sebab kalau waras tu kat Kelantan maksudnya orang ni tak waras lah kan. Kalau dia tanya waras lah kan, tak tahulah kan. Sensitif sikit guna ayat dia. Tapi orang Jawa sebenarnya bila dah tahu, dah kita bermasyarakat, kita dah faham, kita tak marah lah kan. Kita dah tahu niat dia baik, tanya sihat ke tidak. Okay. So lain budaya, lain kefahaman So kadang-kadang tu. Okay. So ni spektrum penyakit tak nampak ya. Spektrum penyakit ni, spektrum penyakit kalau kita kata kita ada dua. Kalau saya tengok dalam segi kita tengok faktor yang boleh diubah dan faktor yang tak boleh diubah. Faktor yang tak boleh diubah ni contohnya umur, genetik kita, keturunan kita, bangsa kita ni kita tak boleh ubah. Okey, tapi banyak faktor yang boleh diubah. Macam mana kita nak ubah supaya kita tak dapat penyakit tu? Okey, contohnya amanah pemakanan kita. Dulu kita makan nak makan ayam, pagi-pagi lagi kena pergi kerja ayam, sembelih, masak sampai petang baru boleh makan. Nikmatnya ayam. Sekarang ayam boleh telefon datang rumah, KFC sampai. Okey, boleh order sahaja. So tu amalan tak baik dah. Sebab kita tak exercise pun, tak guna tenaga. Lepas tu gaya hidup kita sekarang, dulu nak pergi buka kipas, kena pergi cari, nak buka TV kena pergi depan tekan kan. Sekarang tung, duduk saja, semua ada komputer. Habis, satu gaya hidup kita. Merokok, kalau you tak merokok, tak curut ke apa, tak isap curut ke apa, tak glamour. Okey, trend. Kan budak-budak sekolah pun itu trend, dia kata doktor. Okey. Dan lebih lagi sekarang ni LGBT, pernah dengar tak? Lesbian, gay tu semua tu. Tu dah jadi trend. Diorang siap ada satu kumpulan. Tu kita kena berwaspada lah dengan kanak-kanak remaja. Dia ada kumpulan khas dia. Kalau you tengok diorang pakai gelang tangan rainbow, payung rainbow. Itu adalah macam kita, kalau kita pakai tu kan, macam kononnya kita menyokong mereka. Diorang nak hak asasi mereka. Mereka kata benda ni hak mereka, hak asasi. So kita harap kita taklah negara kita tak jadi macam tu. Okey, kita dulu Amerika Syarikat sebelum Obama menjadi presiden, dia melarang semua tu, aktiviti semua tak ada. Naik aja seminggu terus dia beri hak asasi tu. So benda tu boleh berubah. So kita kena berhati-hatilah.
Okey, kena berhati-hati ya, sebab benda ni akan masuk. Setiap saya dah berapa kali pergi mesyuarat kalau kita takut nak pergi mesyuarat dengan orang macam ni, sebab dia go all out. Dia akan paksa kita mengakui itu hak orang, hak mereka. So kita insya-Allah kena tangani lah benda tu kita buat kerana Allah, kena tangani. Memang betul, saya rasa memang kita takut saya sebenarnya. Okey. And then stres, tingkah laku kita stres jam, balik jam, tak sampai waktu kan, pagi dah kena bangun, pergi sekolah malam baru sampai faktor persekitaran ni, faktor tempat kerja kita macam mana, kalau tempat kerja tak harmoni, sibuk macam klinik saya dah mula start tiap-tiap hari sampai hari Ahad pun kerja pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Saya akan tahu tak, saya akan stres. Tapi kita cuba, sebab sekarang ni musim denggi, so kita terpaksa lah kita tak nak kes-kes kematian itu yang kita cuba tangani lah sosioekonomi kita kalau kita okey, alhamdulillah, insyaAllah benda tu positif lah dan budaya kita. So faktor risiko biologi pula ni, kita tengok paras gula. Bila kita stres, paras gula kita akan tinggi sebab hormon kortisol kita yang resistan kat gula buat kita diabetik. Kadang-kadang bila kita stres, kita check tinggi, kita dah risau, aku dah ada lagi stres, lagi gula tak boleh kawal. Okey, sebab hormon-hormon dalam badan kita resistant dengan insulin. Insulin tu untuk kawalkan gula. Kalau kita obes bagus sekarang kanak-kanak pun tahu obesity tu apa. So Malaysia boleh sekarang ni, dulu tahun 2006 obesity hanya 5%. Sekarang obesity sudah meningkat sampai 13%. Dan sekarang overweight pula sampai 70%. Maksudnya kalau saya campak tu semua orang obes lah, termasuk saya lah. So betapa dulu kalau kita tengok kat sekolah tu semua kecil-kecil aja anak-anak kan. Sekarang anak-anak semua besar pada kita. Saya pergi kelas anak saya semua tinggi pada saya. So sekarang ni be careful, itu akan menyebabkan kita pada penyakit lah, diabetes, kencing manis dan termasuk depression. Okay. Kalau kesihatan mental ni kalau tahun 1990 kita tengok nombor 1 adalah penyakit respiratory. Penyakit kanak-kanak ramai meninggal disebabkan jangkitan kuman pada paru-paru. Okey. Tapi pada tahun 2020, that mean berapa tahun lagi, lebih kurang 6 tahun lagi, kita expect sakit jantung adalah nombor 1. Satu dunia lah ni. Nombor 2 adalah depression. So kalau di Jepun tu setiap hari setiap minit ada saja orang yang membunuh diri. So kat kita ni kita tak dengar lagi. Tapi ada masa saya 20 tahun dulu masa saya kerja dekat Hospital Kelang, tiap-tiap malam saya on call mesti ada seorang yang akan cuba bunuh diri. Tu dah ada dah. Sekarang lagi ramai lah. Okey, mesti ada, sama ada makan paraquat. Sebab tu kita paraquat kita dah ban. Orang minum paraquat dah senang aja nak bunuh diri. Okey, tapi selalunya bukan orang Islam lah. Okey. So sekarang dengan adanya vaccination, jangkitan kuman pada paru-paru dah berkurang, tapi lebih kepada jangkitan moden, kena sakit jantung, depression, kemajuan ni lah, trend dah berubah. Okay. So disease yang kita tengok second largest, yang kedua terbesar. Lepas tu yang kita risaunya, orang yang depres ni adalah berisiko 20 kali ganda akan cuba bunuh diri. Okey. Itu yang kita risau. Yang berlaku kita dengar berita tiap-tiap hari orang bunuh diri kan. Ada kan dalam berita, mesti ada sebelah orang dia bunuh diri ataupun dia bunuh orang. Antara dua tu. Kan baru ni kanak-kanak amah bunuh, baru dia bunuh diri dia sendiri kan. Tiap-tiap hari adalah berita tu. So dan 50% depres ni sekurang-kurangnya sekali akan cuba bunuh diri. Dan daripada cuba tu 15% akan betul-betul meninggal lah, akan betul-betul berjaya bunuh diri. So tu yang kita risau. Kita kena detect siapa yang depres ni, sebab dia luar kawalan dia. Kita tengok di mana otak kita tu mengawal semua emosi kita. Tapi bila sampai satu tahap, bila kita depres, bila kita punya salah yang kita tengok haywire tu haywire betul, memang kita bertindak luar kawalan. So kalau dekat Malaysia, kalau kita tengok kalau datang klinik saya 100 orang, kalau bukan orang
yang datang kat klinik saya bermasalah kesihatan mental, maksudnya staf-staf saya lah bermasalah. Okey? Mesti ada. Mesti ada. Cuma kita dapat tak dapat sahaja. Itu saja. Itu memang kajian dah menunjukkan macam tu. Okey? Tak saya ataupun saya stres. Okey. So ini yang survey. Survey dia 1.7% memang orang anxiety. Tadi orang tanya kata nak anxiety. Memang ada lah. That means 1.7%. Ni yang kita buat survey 2009. Ni satu Malaysia kita buat 1.8 depression. Yang ni kita takut. Depression ni 1.8 ni 0.3 million ni 0.15 million ni akan cuba bunuh diri. Tu kita takut 50% akan cuba. So 1.7% ni 0.3 million ni ada terfikir untuk bunuh diri. Dan yang 0.2 akan dah cuba bunuh diri. Yang bila kita soal tu masyarakat kita ni yang kata negara Islam, ramai orang Islam tapi ada juga problem macam ni. Okey? Dan kita yang paling kita risau, kita buat kajian tahun 2011, kita tengok anak umur 5 hingga 16 tahun pun terfikir untuk membunuh diri dan ada masalah kesihatan mental. Tak nak pergi sekolah, ponteng, ambil dadah, mak mengamuk dekat cikgu, baling kerusi, ada. So that means tinggi tau 20. Adakah sistem pembelajaran kita yang perlu diubah ataupun kita, environment kita yang perlu diubah? Itu kita kena bincang lah. Kalau di Malaysia ni kita tengok sekarang ni unipolar ni jadi nombor 5 yang tertinggi nombor 5 tertinggi. Tapi kita tak tahu yang dos yang road traffic accident ni. Saya pernah tanya seorang pasien saya, bila tanya dia adakah pernah terlintas, selalunya kes yang sedih ni dia terlintas nak bunuh diri. Adakah cik pernah terlintas nak bunuh diri? Kata tak ada, insya-Allah tak ada. Tapi ada tak satu hari you drive, you duduk traffic light tu, you rasa kalau aku merah pun aku nak pergi straight juga. Ada tak terlintas macam? Ada doktor, saya ingat dia sangat nak pergi biar orang langgar saja mati. Ada. Kita kena tanya cara tanya. Walau kita tanya gitu, dia mungkin dia simpas pada kata apa doktor ni, aku orang Islam, kenapa? Alhamdulillah sebab kita agama tu dia masih pegang lagi. Tapi kalau dah keluar kawalan akan berlaku. Yang ni kita tak tahu ada intentional injury ni ataupun yang road traffic ni kita tahu adakah campur ni semua menyebabkan. Kalau kita tengok mak rempit tu kan, kalau dia tak bunuh diri apa merempit tengah jalan. Fikir juga saya, apa hal dia buat macam tu kan? Adakah otak dia belum matang? Fikir risiko untuk orang lain kan semua tu. So kita tak tahu. Tapi sekarang kat Malaysia kita nombor 5 lah kalau depression ni. Tapi kalau kita tengok apa penyakit mental yang ada, depression adalah nombor 1 lah antara penyakit-penyakit depression mental yang lain di Malaysia. Ini stres apa erti stres gangguan fizikal dan emosi menyebabkan tekanan kat atas minda dan tubuh badan kita. Anything, bising ke hari ni katalah you kena paksa datang sini pun you rasa tak selesa, itu adalah stres untuk you. Adakah stres ni baik? Okey, stres ni ada yang baik, ada yang tak baik. Okey, kalau katalah you nak exam, you stres, you belajar, tu baik kan? Kalau tak ada stres, tak ada KPI, contohnya okey kerja aja, tak ada target, you tak stres, tak jadi mana juga kan? So ada satu ni tahap stres tu adalah baik untuk kita semua. Kena ada stres. Okey? Contohnya kita solat 5 waktu, nak bangun pagi. Dulu-dulu susah kan nak bangun solat subuh tu. Kalau saya buat interview remaja-remaja kat klinik saya, kebanyakan saya tanya 40 orang saya tanya kan, adalah 2 orang yang tak pergi subuh. Maksudnya stres bagi orang nak bangun subuh. 40 orang saya tanya tu, saya subuh. Tapi tak apalah, dan at least dia aware, dia tahu, dia tak tipu, dia cakap, betul doktor, yang lain saya solat 4 tapi subuh. So kita kena tekankan benda tu. Dan ada ustaz pun, saya pernah dengar ustaz daripada KL kita, dia buat dekat survey, dia kata hanya 0.berapa% sahaja yang betul-betul remaja, yang betul-betul solat full. Sangat-sangat amat memusingkan lah kalau kita tak jaga semua. Okey, stres ni okey. Saya tadi semalam sambil buat slide ni, saya pun terbaca cari apa yang saya nak kaitkan dengan adalah Al-Quran kan. Sebab kita tengok dalam surah Al-Baqarah alhamdulillah jumpa ayat 55 dia kata Allah memuji seorang itu dengan perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, nyawa dan hasil yang tidak menjadi.
dan diberikan kabar gembira pada orang yang bersabar. So maksudnya daripada dulu Allah dah kata setiap manusia di muka bumi ni akan alami stres ni. Kalau tak stres tu maksudnya you bukan manusia lah. Saya tak tahulah apa semua mesti kena ada stres. So tak apa, stres tu normal. Okey. Hadis pun kata kesedihan atau malapetaka yang menimpa seorang Muslim tu merupakan kafarat atau dosa yang dilakukan. So insya-Allah kita dapat pahala bila kita stres, kita dapat atasinya, kita dapat meningkatkan perasaan diri kita lah, dan dapat pahala pun insya-Allah. Okay. Stres ni baik atau buruk okay, kata mula-mula kalau tak ada stres kita tak perform. Kita tak bagaimana, tak ada KPI tak perform. Ada KPI lah kita pun dah buat juga. Bila dah bagi task ni buat juga malam-malam presentation ni. Kalau tidak Semalam saya duduk bincang dengan kawan saya. Tiba-tiba petang tadi ada kes kematian. So kita kena present. Dulu stres, setiap kali kematian Allah nak kena dengar kiri kanan kenapa macam ni, kenapa asyik kena apa aja. Dalam saya kata taklah orang ke kiri kanan pun aku tak mati pun juga lagi. Kan fikir dah hilang dah stres tu. So bila orang kata petang doktor kena present kes ada kematian gini. Okey, pergi je present. Buat habis tak mati pun sihat pun kata kan. So tak apa. So now hilang dah stres. Dulu stres. Sebab habis segala lubang cacing kita kena cari. Letih betul. Kita kata Allah dah tentukan dia nak mati, dah buat yang terbaik, nak mati juga. Tak nak terima. So kata ikut you tak nak terima, you stres lah. Saya present je, saya kata. So kena ada, at least kita present optimal kan, kita dah relax. So tapi kita kena pandai tangan ni lah. Kalau kita dah stres sangat dan letih, kita akan breakdown, itu kita dapat depression. Okay. So stres ni kan sebenarnya bila kita stres kita lebih matang. Jadi kita tengok personality kita. Kalau kita ni personality type A kalau kata you pergi kelas you depan aja. Kalau nak mari nak on time, tengah minit. Tu stres. Sebab kan you kena betul-betul off guard, sekali-sekali kena relax. Tak boleh stres. Kadang-kadang orang nak semua nak belakang. Mak ayah mula-mula saya mula datang sini kan, semua saya hantar anak saya umur 4 tahun masa tu pergi tadika. Bukan pergi sebab tak ada orang gaji. Saya pergi hantar, dia ngajar anak saya buat A, B, C. Anak saya pergi suruh pergi dia jaga je, bukan nak suruh belajar. Lepas tu dia streskan anak saya tu sebab kalau 4 tahun development dia tak boleh buat kosong lagi, bulat lagi tau. Sebenarnya stres tu buat bulat A kecil, bulat. Memang tak boleh, dia boleh buat line je kan. So saya pergi jumpa cikgu, kata cikgu minta maaf cikgu, saya hantar anak saya ni bukan sebab saya suruh cikgu ajar dia pandai. Saya nak suruh cikgu jaga dia memang baik aja. Dia bagi jaga adab semua tu dulu. Tak payah ajar ABC tu, tak apa, dia develop sendiri. Anak saya takut nak pergi sekolah sebab tak siap homework. 4 tahun. Lepas tu dia kata, doktor, anak doktor lah orang pertama tak bagi saya ajar anak doktor. Dia kata macam tu. Last minggu je saya pun hantar tempat lain, hantar babysitter. Kan jangan streskan budak. Sebab dia ada tumbuh sarang dia sendiri. Kita tengok, kita guide sahaja, kita just tapi maksimum kita ajar dia adab. Yang penting itu dulu cara ni. So kadang-kadang bila kita tak tahu development, itu yang kita paksa dia tak faham pun kita paksa suruh dia faham. Contohnya sekarang kita punya curriculum, higher thinking dia tak sampai lagi level tu, tapi kita expect dia tahu. Okay, so tak boleh. Kita kena slow-slow, kita repeat 2-3 kali. Kita pun bila ajar sekali kan tak faham, ajar repeat lagi, macam ngaji Quran kan, satu tak boleh halis lagi, you tak full, you tak boleh pindahkan. Macam itulah sepatutnya ajar, berulang-ulang kali sampai kita faham. Okay. And then kalau kita boleh berkomunikasi, kita berkeyakinan, insya-Allah stres tak kurang. Kita berilmu, kita belajar, kita prepare, insya-Allah stres kurang. Dan kesihatan, kalau kita ada diabetes, kita kena hypertension, benda tu dah akan stres. Psikososial kita macam mana. So kita tengok, kalau kita ada semua ni bagus, stres kita dapat kawalan diri kita menyelesaikan masalah, kita dapat push up kita punya keyakinan diri. Tapi kita hilang, tu yang kita anxiety. Hari ni kalau saya tak prepare, semalam saya datang sini saya anxiety, kita tahu apa nak cakap kan, depan you all kan. So kita kena, bila kita prepare, kita boleh cakap. Okay. So biarpun saya tahu you all ni lebih tahu pada saya, tapi saya action je depan you all. Kalau you all tanya saya tak tentu lagi saya boleh jawab sebenarnya. Okay. Sebab saya di perempuan cakap kan, so saya cakap je lah. Okay.
yang kita risau bila anxiety, depressed tak terkawal ni, you akan jadi psikosis. Yang psikosis ni yang tindakan luar kawalan lah, sama ada bertindak keganasan, membunuh ataupun bercakap seorang, kadang-kadang dia dengar suara, tu kita risau sampai boleh hilang kawalan ni. So ini yang kita nak detect, anxiety, depression. Sebab tu kita buat saringan tu, anxiety, depression ni. Okay, kat mana supaya you tak end up jadi psikosis ni. Okay, bila stres teruk, anxiety, kemurungan. Tu dia punya ending. Tu yang penting. Start, dia tak boleh jadi kemurungan dulu. Dia mesti ada bibit-bibit stres ni dulu. Dia tak ada orang terus murung. Cuma kita nampak, tak nampak aja. Okay. So kalau kadang-kadang bila patient datang ke klinik saya, dia ada diabetik. Okay. Tapi bila saya tengok all the while control, tiba-tiba kecil manis dia tak kontrol. So saya tahu, saya akan tanya, kenapa hari ni tak kontrol? Dia kata, okey, kalau saya makan ini dia tahu, tak apa. Kalau kadang-kadang dia kata, entahlah doktor, saya tak makan. Dah berapa hari saya tak makan, tapi bila saya tak boleh kontrol, saya tahu mesti dia stres. Selalu tanya mesti stres. Kalau orang perempuan ni, stresnya suami dia, anak dia. Kalau lelaki pula, stres dia, kerja dia, bos dia. Itulah selalunya, berlingkar macam tu lah. Okey. So boleh agak dah boleh ini ada kalau kadang-kadang orang asma ni okey kontrol tiba-tiba datang attack tiap minggu attack ni jelebu lah. Okey kita macam kata tadi kan asap ni semua buat batuk. Tapi kadang-kadang disebabkan stres. Okey so kita tengok ada kajian mengatakan siapa yang pernah kena heart attack, dia cuba bagi cara menangani stres. You relax, tarik nafas, cara manage masa yang betul. Saya pernah lalu satu kedai mamak tu, saya tengok dia kata kita buka 25 jam. Wah, saya kata bang, kedai mamak ni dapat extra 1 jam. Mana dapat saya tak tahu. Ada. Itu saya kata, semua orang ada 24 jam. So, kita kena pandai-pandai lah manage masa kita. Okey, 24 jam tu macam mana? Jangan kata kita tak ada masa. InsyaAllah masa tu ada, cara kita guna sahaja macam mana kita nak bagikan masa. So kalau kita boleh manage masa kita dengan betul, InsyaAllah stres tu kurang. Dan terbukti bahawa orang yang dapat manage masa stres dia dengan betul, dia nak dapat heart attack adalah berkurangan. Okey, so berisiko ni orang yang sakit jantung dah, bila dia bagi intervention, bagi cara time management, cara elakkan stres, dia makin improve dia punya penyakit dia. Itu bagus. Okey, itu memang terbukti secara klinikal. Okay. Stres ni berpunca kat mana? Diri sendiri kita. Tadi kita bincang psikologi kita, sosial kita, biologi. Dia berpilih macam ni je lah antara ni. So apa dalam diri kita? Kalau kita cita-cita dan harapan kita terlalu tinggi, tapi bagus juga angan-angan macam ni. Dulu kita angan-angan kita dapat. Pagi tadi masa saya berjalan nak pergi ke Berenang dengan lagu Amok nyanyi kau kena percaya kau boleh kau kena yakin kejayaan kan, sampai lagu macam tu kan. Ada kau juga kalau kita fikir kita nak berjaya, kalau kita fikir kita menang, kita menghampiri kejayaan. Kalau kita fikir kita kalah, kita menghampiri kegagalan. Itu atas diri kita lah tu. Dan kita kena berfikiran positif. InsyaAllah boleh. Kita buat tawakal dan kita buat yang terbaik. InsyaAllah Allah akan. Tak dapat sekarang, mungkin di akhirat kita dapat. Itu Allah dah janji. So penting juga ada cita-cita. Tapi jangan terlepas katalah you punya exam selalu dapat E. Tiba kita terus nak dapat A tanpa usaha, tanpa bagi coaching ke apa. Itu memang cita-cita tanpa harapan sahajalah. Tapi kalau kita bagi coaching daripada E jadi B jadi C, itu bagus. Ada peningkatan. Okay? Dan selalunya harga diri yang rendah ni selalunya kes-kes keruntuhan rumah tangga, daripada ibu bapa, selalu dera, kes-kes dera, harga diri seorang individu tu akan down sebab dia sentiasa tak ada masa depan. Dia rasa apalah hidup aku ni tak ada nampak positif dari family dia. Itu yang penting dari keluarga yang bahagia ni. Rasa tidak selamat. Kita duduk sekarang ni, datang duduk surau, tengok rumah kita pun semua ada jaga belakang kan, tepi kanan, lepas rasa tak selamat kan. So memang stres dalam diri kita, nak tidur malam pun kita takut. Orang lain semua.
kurang keyakinan diri, takut untuk gagal, stres peperiksaan ni pamuk untuk budak lah. Okey, kalau faktor sosial juga berpindah rumah. Kalau pindah kita tak kenal jiran kita, konflik keluarga, masalah tempat kerja, beban kerja yang banyak, dan faktor psikologi ni jenis personality tadi. Kalau type A tu kita kena relax sikit. Ataupun tragedi, katalah orang tersayang meninggal, kita dah risau, kan sama ada suami tinggal, kita fikir macam mana nak hidup, Dan faktor biologi ni penyakit fizikal, kronik ataupun remaja. Remaja berlaku banyak perubahan psikologi dia. Sebab perubahan daripada remaja ni umur 10 hingga 19 tahun. Daripada 10 hingga 19 tahun tu dia kena fikir development otak dia, tubuh badan kita, dengan peer pressure, dengan ibu bapa. So banyak. So remaja ni, that's why kita tengok remaja makin meningkat. Sebab harapan tinggi, banyak, dan perubahan hormon dia dalam badan dia. Nak jadi lelaki, dia perlu hormon testosteron, melodak tu. Kalau perempuan dia perlu estrogen. Lepas tu dia ada pula dia punya head. So benda tu akan membuatkan dia lebih stres. So that's why kadang-kadang kita tak perasan sebab kita dah lepas, So kadang-kadang ni kita akan tengok kenapa dia stres macam ni. So selalunya remaja lebih kepada faktor biologi lah membuatkan dia stres, Okay. Siapa yang mudah stres, samalah, yang kemiskinan ni, kurangnya sokongan, kurang kita tak bercakap, komuniti kita tak bertegur sapa, maka kita akan senang stres. Okay. Tanda-tanda, ni penting. So contoh kita ada 3 tanda-tanda fizikal. Selalunya pesakit akan datang ke klinik, dia akan tanya dalam soalan tu tanda-tanda fizikal. Dia rasa kering mulut, nak minum air je, mungkin gigit rasa gebentar, rasa berduduk jantung tu. Lepas tu sakit kepala, sukar nak tidur, cepat letih, nak tidur malam ataupun tak boleh tidur, lemah-lemah badan, jantung berdebar-debar. Kita cek ECG normal tapi dia rasa jantung dia berdebar-debar. Okey? Pernafasan dia mula laju, lepas tu sakit perut. Kalau kanak-kanak, dia suka sangat datang dengan sakit perut, dia kata ceret-beret, ataupun dia kata sakit kepala. Tu kanak-kanak yang datang ke klinik. So kita kena tanya, dia stres ke tidak? Dan faktor psikologi pula, gelisah, you tengok dia gelisah, tak duduk dia, ataupun senyap aja, ataupun cepat nak marah, cakap sikit nak melenting, lemah semangat, dia takut, bimbang aja, nampak muka berkerut aja, lepas tu dia rasa resah, tidak seronok, ataupun bosan. And bila kita tengok tingkah laku pula, tengok dia lebih mengokok, okey, ambil dadah ke alkohol ke, ataupun tabiat makan dia, setengah tak makan, setengah makan lebih. Okey. Saya ada 5 minit lagi, boleh? Okay. So macam mana nak hilangkan stres? So kalau you dah tahu faktor fizikal, psikologi dengan tingkah laku. Fizikal tu you datang dengan ke klinik, kata sakit kepala. Kalau doktor tak tanya, kadang-kadang ramai sangat pasien. Sekarang ni dah mencecah 1000 orang satu hari klinik kita. So kalau 1000 orang, doktor saya memang ramai lah, 6 orang. Okey, nak tengok 1000. Dia akan tanya sakit perut, bagi ubat sakit perut. Tak sempat, kecuali you sendiri rasa saya ada masalah ni sebenarnya. Kalau cakap, dia pergi detail. Okey? Sebab nak bercerita tu tak sempat. Okey? Kadang-kadang doktor saya pun stres juga, saya pun tahu dia stres. Kadang-kadang balik pukul 11 malam, besok pagi tu dah monyok belaka. Okey? So, kalau ingatkan gambar ni, apa yang nak buat kalau stres? Sama ada you baca buku yang you suka, kalau tak suka dengar radio, muzik, yang ni duduk tempat yang pergi bercuti, berehat, ataupun buat aktiviti yang you suka. Okey? Dan selalu sebelum katalah nak free, tarik nafas lah. Udara kita free lagi kan? Dalam rumah lah, kat luar tak boleh dah asap banyak kan? Tak nafas, lepas. Lepas tu istighfar lah, tak nafas, lepas. Pejam mata, tak nafas, lepas. Buat 10 kali, you akan rasa lega. Dan ataupun dia cakap, ya Allah, jangan aku berhenti, tak nafas, lepas macam tu. Tu satu, you stop terus yang stres. Kalau you rasa gentar, dada, tak nafas, lepas. Okay, tu satu yang teknik yang paling berkesan dan cepat. Okay. Then you buat exercise, Kita nak kata begitu lah. Kalau kita tengok kalau Mak Saleh kata kalau kita stres, kita tidur hilang stres, ataupun kita pergi piknik, bercuti, ataupun kalau 1 bulan kahwin je lah, lepas kahwin 1 bulan stres je lah, lepas tu kalau you kaya pun 1 tahun je lah kalau dapat harta, itu kalau Mak Saleh kata.
Tapi yang penting kalau you nak kegembiraan ke happiness you kena tahu apa yang itu, kena suka apa yang you buat. Barulah you akan gembira sentiasa. Kalau you tak suka, sebab tu saya cakap ke doktor-doktor saya, baru 3 tahun dah stres, dah nak malas passion. Saya cakap kat dia, you ada ke saya bagi borang untuk you mengalu-alukan you jadi doktor ni? Tak ada. You kan isi borang, ya. Habis tu buat apa you nak stres? You boleh masa je boleh keluar, saya kata. Sebab kita kena tahu mana level kita. Kalau kita stres, kita kena ambil, kita relax. Sebab itu yang kita work. Jadi kita kena niat nak itu tu kerana Allah. Bukan sebab kita suka-suka nak jadi doktor, apa-apa kita kerja. Apa-apa yang kita kerja, kita jadi cikgu ke, kita mengajar, itu dah apa yang kita nak tuai kat akhirat esok. So itu yang penting. Kadang-kadang yang muda-muda ni ialah sebab kita kata development brain dia tak matang lagi kan. So dia fikirlah kalau orang datang tu dia boleh marah. Dia rasa sebab dia pun stres juga kan manusia kan. So kita kata cool down. Kata sebab apa yang kita buat ni kita nak tuai kat akhirat yang penting, bukan kat dunia je. Okay. So antara yang 10 B lah. Kalau Kementerian Kesihatan kata 10 B, bertenang saya nafas, cakap bertenang. Salah satu bila kita rasa dah bebal, cakap bertenang, relax, saya nafas, lepas. Benda tu akan cut benda lain. Cepat, kita tak rasa dah menggelabah. That's why kalau doktor, kalau katalah kes emergency datang kena jantung, kalau doktor panik, habis patient. Doktor panik, orang lain semua panik. So doktor kena cool aja, biarpun dalam hati duduk-duduk. Dan nampak aku pergi akses. Kalau saya panik, habis klinik saya, semua orang panik. So tak boleh panik. So kena tak nafas, kena relax. Biarpun nak runtuh bangunan. Saya bangun ni minggu lepas, baru 2 minggu ke? Klinik, belakang klinik saya terbakar kan? Terbakar api asap kan? Lepas tu tiba-tiba saya kata, apa ada bomba kat depan tu? Kata semua orang dah klinik senyap lagi duduk tak ada apa. Rupanya 2 bomba dah. Orang kat depan tu duduk sibuk pakai ni kan. Tengok semua senyap. Yang sekali lagi minggu satu lagi tu blackout sampai pukul 2. Tak ada api, tak ada apa. Dalam gelap kita buat kerja. Penuh passion. Sukanya saya kata. Saya tengok dalam keadaan panasnya, saya kata bagus betul saya kata. Kalau masa saya pergi dekat income tax pergi dekat income tax, kalau offline ke apa, dia cakap okey kita tutup servis. Tapi kita tak boleh tutup servis. Saya kata kan kita. Tu yang best. Tapi bagus, passion kita sabar menunggu walaupun blackout. Bagus tu. Doktor yang panas. Ada satu doktor saya, doktor, I don't care, I want MC. Dia mari jumpa saya, I want MC. Tak apalah, you ambil lah MC, dia relax. Dia stres satu. Okay? Kita tahu, kita pun tak nak paksa orang stres-stres. Nanti dia buat salah kat patient, kesian patient. Okay? So bertenang So ni 10 P lah bertenang, bernafas dalam, berkata relax lah. Itu penting beribadat kalau kita tak ada orang bila sedih-sedih datang ke surau ni kita rasa sedih. Tak ada kita terus hilang, kita rasa lapang. Itu yang paling ni lah. Kita pergi masjid ke surau, rumah Allah ni memang buatkan kita lapang. Bercakap dengan seseorang, berurut, kita ajar teknik mengurut, berehat dan mendengar muzik, beriadah, bersenang dan berfikiran positif. Ni saya kata berfikiran positif dengan lagu tadi, bagus lagu ni rupanya. Okey. So ni okey. Kita tengok muka ni kadang-kadang kita tahu, kita tengok muka kawan-kawan kita, tengok bila datang kat kaunter depan, bila sekarang kaki-kaki saya tengok, bila tengok kaunter depan saya muka macam ni, saya kata pakai mask lagi ni, kan nanti kena komplain. So pakai mata nampak apa mata je, ada orang tak nampak kan? Betul tak? Tapi kalau tak jadi kalau buat section dia jadi buat tapi kalau kan lawa tu kan? Kalau ni lagi better lah, kan takut. Tidak tak? Okay. Happiness nak free problem, diri problem. Yang penting kita tahu macam mana menangani masalah kita. Okay. So dan kita tahu bila kita dapat menangani, kita rasa kejayaan tu dan apa yang kita dapat tu adalah kejayaan, tapi suka apa yang kita dapat tu adalah satu kegembiraan kan? Kita bersyukur apa yang kita dapat tu. Satu kesihatan baik boleh diamalkan melalui amal cara hidup yang sihat, berfikiran positif,
Okey, hadapi cabaran hidup dengan tenang, berkongsi kebimbangan dan masalah, imbangi keperluan hidupan dengan halangan, dapatkan nasihat profesional lah, important. Ni kita tangani stres dengan satunya pokok nasihat ni nilai-nilai ni semualah pengurusan masa. Okey. Okey, sekarang you tengok apa gambar kat sini? Gambar apa? Seorang wanita. Gambar seorang wanita. Wanita apa? Wanita muda, wanita tua? Wanita aslinya wanita tua. Wanita tua. Berapa orang nampak wanita tua? 50 ataupun 60. Kena isi borang lah siapa dapat wanita tua tu balik check sama ada stres ke tidak. Boleh Nampak apa? Kita tak nampak apa? Tak nampak apa lagi bahaya. Nampak apa? Wanita apa tu? Oh, bukan balik muka. Okey. Balik muka Ni wanita tua. Kan? Betul kalau orang dia minda sihat, dia nampak wanita muda ni. Hidung dia ni cantik je ni. Nampak tak wanita muda ni? Tak nampak? Tak nampak ni bahaya. Okay? So kadang-kadang kan bila kita tengok yang negatif, kalau kita nampak satu benda tu negatif, kita itu yang reflect kita. Sama ada kalau kita tengok benda negatif, kita akan nampak benda yang nampak cantik je. Kita nampak positif. Itu important. Kita kena tengok satu benda tu, kenapa jadi macam ni? Nasib baik. Contoh katalah you sesat. Kenapa aku sesat hari ni? Rupanya Allah bagikan you jalan lain. You tengok positif. Kalau you sesat, you panik, you tak tahu kalau pergi jalan tu, you accident hari tu. Kan? So you kena tengok positif apa yang berlaku. So katalah you tengok gambar tu, you kata wanita tua sudah. Kan sebenarnya wanita muda dan wanita tua. Ada juga wanita tua. So kita tengok, kalau kita tengok satu benda positif tu, kita nampak cantik lah. Okay? Okay. So kita buat problem solving skill. Kalau kita ada masalah, kita kena cari macam mana nak menyelesaikan masalah tu. Kalau bagi doktor suka guna pendekatan ideal. Ideal ni satu, kita identify bahawa cari punca masalah apa sebenarnya. Lepas tu kita cari, macam contohnya lah, kita nak pilih, kita kata kita ni dah baru lepas dapat result exam, kita nak pergi asrama ke tak nak pergi asrama? Kita celaru. Masalah ni, kalau nak pergi asrama tak nak asrama, kat macam mana? Tinggal rumah, kat rumah ada phone, kat rumah ada Facebook, kat rumah ada komputer, ataupun kita di sekolah. So kita pun fikir, ada tengok, masalah kita adalah nak pergi asrama atau tidak. So daripada situ kita pun describe option tu, apa yang ada. Kalau saya pergi asrama, saya dapat kawan lebih, saya dapat belajar masa banyak, saya dapat berkenalan satu Malaysia, contohnya kawan-kawan daripada negara lain. Tengok positif. Kalau saya tak pergi asrama, saya akan berkawan dengan orang biasa. Kita letak option tu. Kalau kita sebagai ibu dan bapa, kita buat option tu kepada anak. Okey, kalau you ambil yang A, you dapat ni. Kalau you ambil, ataupun you tengok, tu kebaikan. Keburukannya, okeylah you tak tengok TV, you tak ada ni, you tak boleh komputer. Okey, tapi kat rumah pun tak semestinya boleh tengok ni. So you list down apa, dan kita tengok. So lepas tu kita evaluate. Kalau kita pilih ke asrama, kita evaluate. Kalau kita kata, okey kita nak pergi, kita pergi sekolah ni, pukul berapa, tengok keadaan macam mana. Bagus ke tak bagus. Lepas tu kita buatlah, kita pergilah. Kalau kita dah pilih apa yang kita nak, lepas tu kita belajar. Kalau katalah tak berjaya, contohnya kita pergi, kita rasa balik, makin teruk, kena bully semua, tak berjaya. Tak apa, itu bukan kegagalan. Maksud itu experience, pengalaman kita belajar. Jalan ni tak boleh, sekolah macam ni tak boleh, kan? So kita guna konsep idea ni di mana kita nak buat keputusan. Selain semaya istiqorah, semaya hajat semua tu, another thing untuk kadang-kadang bila kita serabut, kita tak boleh nak duduk dan berfikir dengan betul. So duduk, tulis apa kebaikan, apa keburukan. Kalau aku ambil yang ni, apa manfaat saya dapat. Kalau saya ambil jalan ni, apa yang saya dapat. Okay? Kita tengok dan kita pilih yang terbaik. Okay? Kita tengok ni saya ambil contoh lah. Ni gambar saya cari, saya jumpa lah di siput ni. Siput otak dia kecil je. Kita 1.2 kilogram otak kita. Otak dia sikit je. Dia pun nak menyelesaikan masalah. Dia nak lintas daripada cross ni kan. Dia kena pasti. Boleh tak dia lintas? Jauh ni bagi siput. Kita nak longkan dia jatuh lubang kan. Tapi dia akan
je cari option apa dia boleh buat. Okey. Siput ni turun bawah ke, aku nak lompat ke, aku nak buat apa nak menyelesaikan masalah. Pada dia cuba. Boleh tak aku nak ni consider banyak option dia. Dia cuba panjang kan. So tengok dia cuba langkah kan. So dia dia bawa badan dia. Kalau fikir kalau dia boleh kreatif, kita dengan otak 1.2 kilogram ni lebih kreatif lah kan. Macam-macam boleh buat saksi. Satu kejayaan pada dia, tak jatuh pun. Kalau dia jatuh, dia usaha lagi, dia panjat naik ke atas. So kita jangan dimalukan oleh siput yang kecil otaknya. Okay. Another thing is relaksasi pernafasan. Macam saya kata, pejam mata, tarik nafas dalam, lepas. Buat 10 kali. Untuk tenangkan diri. Pejam mata, naik nafas. Kadang-kadang tertidur sampai. Saya pernah buat tu, kata, sekolah nak tidur. Okay. Lepas tu, relaksasi urutan. Saya ada poster tu, macam mana nak membuat relaksasi urutan. Kita ada tunjuk. Lepas tu, kat bilik kita pasang benda-benda yang wangi, yang aroma kan. Aroma terapi banyak sekarang tu, duduk. Dan terapi muzik. Jangan heavy metal punya muzik. Yang violin, biola kapal ke yang sedap didengar lah. Okay? Kalau heavy metal kan lain pula jadinya. Betul. Okay. So kalau perlu bantuan, klinik kita berhampiran sebelah je. Okay. Lepas tu rujuk laman Sasawan web. Ada juga tajuk-tajuk yang My Health Portal yang kita buat mengenai kesihatan mental ni. Okay. Dan kita ada banyak mental health care ni. Dulu you tengok kesihatan mental tak ada di klinik. Kebanyakan di klinik pakar psikiatris. Sebab tu jarang orang nak pergi. Sekarang ni semua penyakit mental di komuniti. Kita buat di klinik. Sebab kita tahu stigma. Kalau saya pun ada masalah mental, saya tak nak pergi jumpa pakar psikiatris. Buat apa kan nanti orang cop klinik pakar psikiatris. Kita bagi MC kita klinik pakar psikiatris kan. Kita ada stigma. So that's why sekarang klinik pakar psikiatris dah tukar klinik kesihatan mental. Klinik dia dah tukar dah. So maksudnya dia pun aware. Tak nak orang kat syak disebabkan kalau psikiatris semua orang tak nak ambil kerja. Okay? Takut apa-apa Ada ke kita nak ambil kerja kalau orang tu psikiatris? Ada kan? Ada. Kan kita ni kalau tak ada kan. Tapi sebenarnya kalau atas rawatan, in fact doktor pun ada masalah tu. Bukan saya lah. Ada doktor sebab sakit mental ni kena semua orang. Siapa boleh kena? Kan kita kata tadi dalam Quran pun kata. So maksudnya kita kena support lah satu sama lain. So jangan kita pandang benda tu satu stigma lah. Kita boleh rawat dan ada obat-obat yang berkesan. In fact ada doktor yang saya pun tak tahu yang sebenarnya dia ada masalah mental. Yang dirawat dan bekerja, in fact pernah jadi bos saya pun. Okay? Maksudnya ada. So jangan risau, benda-benda tu semua orang. Kanak-kanak yang excellent, saya ramai lah jurutera, semua ada tu. Cuma kita kena kawal dan ada ubat dia. Okay? So kalau you tengok kita ada saringan semua beside tu. Lepas tu kita ada aktiviti lain lah. Okay, ni antara buku yang boleh baca lah. Ni banyak education sebenarnya. Boleh dapat, saya bawa sikit tu. Tapi benda lain juga lah. And ni campaign kita buat awareness, stress, ni berurun cara berurun nanti saya tunjuk. Ada ke cara berurun kat sini? Okey, cara berurut. Tadi pernafasan ada poster pernafasan macam mana Okey, semua ni cara berurut. You urut, minta pasangan anda duduk dengan selesa, pejam mata dan fikir tentang sesuatu yang menenangkan, berdiri belakang dan letak tangan di atas bahu. Lepas tu kita urut bahu dia, urut belakang dia. So ada teknik dia, letak kembali tangan. So memang sedap lah. Ini antara kita buat aktiviti kesihatan mental, demonstrasi relaksasinya. Ni sudut dekat klinik kesihatan Sungai Chua ada ni. Sudut kalau saya pergilah duduk sini. Okey, guna pakailah tempat duduk relax ni. Saya tak tahulah secantik ni ke tidak. Tapi ini salah satu pilot yang kita buat di hospital klinik kesihatan Sungai Buloh. Tapi dekat Bangi, dekat Sungai Chua ada klinik kesihatan. Kita ada macam
masih kata tadi, kita ada bilik untuk beriadah, komuniti. Boleh buat exercise, ada gym lah kat situ. So kalau you nak relax, boleh buat exercise lah kat situ. Selalunya jadi kat rumah kita pun ada gym, tak guna kan? Saya rasa semua orang ada kot beli alat kat rumah, tapi buat guna, buat sangkut baju. Ini saya ada relaksasi ya. Okey, itu saja. Ada soalan tak? Ada apa agak-agak faham ke ataupun macam mana? Dapat pencerahan ke? Alhamdulillah. Ada soalan apa-apa? Saya dulu kalau berdiri saya boleh jalan tanya satu-satu. Saya suka tanya. Tapi sebab ni first time buat kat surau kan? Ya. Tagih tu pakai mental. Okey, ketagih tu Tagih Facebook. okey. Memang bukan setakat Facebook saja, banyak ketagih. Ketagih tu disebabkan kita learn. Bila kita rasa gratified contoh ketagih coklat, ketagih gula-gula, ketagih teh tarik. Itu semua tu ketagih, bukan sahaja Facebook. Tapi kita tak nak ketagih benda-benda yang terlarang lah. Okey, kadang-kadang kita ketagih tengok porno, gambar-gambar lucah semua, itu jadi ketagih. Sebab kita dah dapat satisfied bila kita tengok. Dia ada pathway di mana bila kita belajar, kita rasa keseronokan tu. Itu memang dia satu pathway ketagih. Sebab tu ketagih kita merawat. Kita ada rawatan dia, kita ada ubat untuk stop ketagihan tu. Tapi kita terpaksa. Sebab tu dulu saya bila kerajaan kata okey, kita kena merawat ketagih. Allah, habis benda ke kita nak merawat dah lah, dia pergi ambil guna nak bagi pula. Kita merawat pun kita bagi orang lihat, tapi kita kontrol. Bila kita merawat orang ketagih ni, dia boleh bekerja dan bagi nafkah kepada anak isteri dia kan. So memang kita merawat whatever. Ketagih Facebook pun kita merawat, kita bagi, kita challenge, kita rehab dia, kita bagi. Memang ada ketagih tu. Sebab anything yang kita rasa keseronokan, itu adalah ketagih. Kita rasa, contohnya nikotin, macam kita makan Nescafe. Tak ada Nescafe, kita rasa letih aja. Itu kita ketagih lah. Kalau kita ambil lebih pada 2 cup, kita akan jadi addicted. 2 gelas Nescafe ataupun kopi satu hari, kita akan addicted. Sebab dia ada kafein yang buatkan kita seronok. Okay? Even Milo, kan ada kan, kadang-kadang kita suka. Tak apa, kalau mendatang kebaikan tak ada masalah. Tapi keburukan kita kena hindar lah benda tu. So kita kena kontrol. Sebab tu kita kena manage masa kita. Boleh you tengok ni, tapi saya bagi you dalam masa bila you achieve something, baru you seronok. Contohnya bila okey, you lepas exam, kita bagi 1 jam aja main game. Budak-budak sekarang kan main game kan. So dia dah tak tahu. So kita bagi, kita kena ambil tu, simpan dulu nak elak dia ketagih. Kita akan bagi 1 jam aja main game. Lepas tu penuhi dengan benda lain. Nak hilangkan fikiran ketagih tu. Okey? Apa lagi? Ya. Okey. Banyak juga yang mengatakan rasukan syaitan. Saya nak kata anak saya bilang kat saya, dia kata yang rasukan syaitan tu yang punya suara lain semua macam tu kan, ke histeria tu kan, dia dengar masuk dalam kan aku tu, itu histeria mungkin lah ada jin ke apa kan, memang kita tak boleh nafikan dalam Al-Quran kata. Tapi kita kena tahu bila kita access apa yang kita tengok, bila dia ada split mind, dia ada dengar suara-suara yang bercakap di luar kawalan dia. Dia dengar, kita ada, kalau kita kata skizofrenia ni, orang tu akan dengar suara tu bercakap antara satu sama mengumpat dia. Tu dia terganggu. Kadang-kadang orang tu bercakap dengan dia dengar suara. Tapi bila kita bagi obat antipsikotik ni yang menyebabkan suara tu dia boleh normal, kerja biasa. So kalau saya nak kata hasutan syaitan tu, kalau dia boleh rawat dengan obat, insya-Allah lah, bukan hasutan syaitan lah. Obat tu selalunya insya-Allah, itu saya kata, saya dah kenal sepanjang 20 tahun saya kerja, ada 4 orang bos saya yang dulu-dulu yang betul-betul saya ambil obat dengan saya. Bagi rawat boleh jadi bos saya pun.
So maksudnya benda tu boleh dirawat. Kalau nak kata hasutan syaitan, tak boleh rawat, kan? Tapi boleh rawat. Bila dia makan ubat betul dengan ni, dia tak dengar suara, dia boleh berfungsi dan jadi cemerlang pun. So kita boleh ni benda tu. So saya tak tahulah kalau ini, tapi mungkinlah kalau yang histeria sekejap tu. Minggu lepas anak saya balik, dia gelak, saya kata kawan dia kena histeria, ustaz kata kena histeria. Tapi sebenarnya yang datang ke klinik kita, bila dia histeria gitu, bila kita tanya, sebenarnya dia punya keyakinan diri dia rendah, dia conversion disorder, maksudnya dia nak minta perhatian, dia bertindak macam tu. Tapi itu luar kawalan dia, spinal reflex dia, kan? Maksudnya otak dia bila fikir balik rupanya, oh dia depressed dekat rumah. Jadi kita tanya balik, ada sebab kenapa dia bertindak macam tu. Bagi doktor tak fikir macam tu lah, tak perlu lagi. Tapi saya tak tahulah. Setakat ni alhamdulillah lah, saya rasa boleh dikawal. Ialah kita perlu ikhtiar juga, baca tu semua tu tak boleh dinafikan lah. Okay, gitu. Ada soalan? Ada kan? Malu. Ha? Malu yang melampau. Malu yang melampau. Okey, itu jati diri, keyakinan diri. Okey, sebab tu kita kena develop. Saya pun malu dulu. Tak berani saya nak duduk depan ni. Tapi bila kita asah, that's why dalam pembelajaran kita, kita ajak anak kita buat public speaking. Dalam ini kita ajar dia, okey, yakin dan kita semua orang nak dipuji. Kan contohnya kita jangan gelak, katalah anak kita nak cuba, kita puji, bagus. Tapi kita belajar, benda ni boleh dibelajar. Kalau malu terlampau sangat, kita ada kelas-kelas yang membuatkan kita boost up keyakinan diri. Hantar dia kelas untuk bersosial, pergi asrama. Latih dia jadi, at least start daripada bawah. Bila dia ada keyakinan, automatik dia akan ni. Dan dia selalu malu, dia tak nak berkomunikasi. Okey, dia duduk menyendiri. Tapi kita tengok juga, takut dia depressed masa tu. Tapi kalau memang hakikat malu dia, kita kata, buatlah, boleh adik bagus. Kalau kanak-kanak lah, kita pujuk dia, cakap dia, you boleh bagi. InsyaAllah lah. Jangan dah malu. Saya cakap, masa saya duduk sahabat bernam, saya pergi, saya heran juga. Suka sangat bila kita buat family gathering ni kan. Diorang pasang karaoke, semua first time lah saya pergi. Sebab saya ini tak pernah ada family gathering antara jabatan kita punya ni. Tiba-tiba pasang karaoke, habis semua orang naik menyanyi. Oh bagus, tak malunya. Bila suara saya malu nak menyanyi. Tapi suara bagus kan, that mean memang dia ada keyakinan diri. Naik ke atas, kita dengar suara kita pun kita malu kan. Tapi so maksudnya at least ada some point yang sebenarnya dia yakin diri dia. Dia boleh buat. Walaupun suara tak sedap. Kalau dia tengok kan, kita lagu-lagu kan, dia nyanyi dalam bilik air, tu dah okey dah. So boleh. Tapi dia perlu latihan lah sebenarnya. Malu tu perlukan latihan. Ya. Ketika petanda tadi kan, depression dan anxiety. Apa kata Melayu untuk anxiety? Anxiety keresahan. Depression kemurunan. Stres tu stres tu keresahan, kemurunan is depression. Anxiety keresahan, kerisauan. Ya, apa Melayu risau, stres. Ada saya tulis sini tadi. Resah jiwa. Resah. Ada saya tulis tadi. Saya dah cari juga tadi. Apalah, sebab selalu duduk. Sebab tu bercampur saya punya English dengan ni. Sebab nak fikir pun bahasa Melayu tu, tapi lupalah. Apa tadi? Anxiety, resah. Keresahan, kemurungan dengan stres, resah. Tekanan, stres, tekanan. Anxiety, resahan. Depression, kemurunan. Tekanan jiwa. Betul. Kenapa dalam setengah kes pesakit kronik, doktor menyatakan dia ada 6 bulan ataupun setahun lagi nak hidup.
Bukankah tu menyebabkan lebih stres ke ataupun ke? ada sebab tertentu doktor beritahu? Okay. Sebenarnya kan, saya tahu skills of komunikasi ni, komunikasi sebab saya pernah arwah pakcik saya meninggal 2010 saya pernah pergi melawat. Selalunya dekat nak puasa saya akan pergi melawat semua pakcik-pakcik saya. Satu hari pakcik saya ni dia ni yang obses pasal kesihatan. Dia lah paling TikTok, paling handsome, paling jaga kesihatan, kolesterol. Rumah dia rumah dia tu kalau ketam dan sotong ni tak ada lah. Minyak-minyak ni tak ada, rebus kukus bakar je. Dia bukan doktor. Okey, tapi dia paling jaga. Lepas tu satu hari bila saya pergi sebelum bulan puasa, saya pergi ziarah dia. Saya tengok dia turun tangga, dia mengah. Saya kata, uncle, kenapa uncle turun tangga letih? Nampak macam cungak-cungak. Selalunya dia fit, dia main golf selalu kan. Umur dia masa tu 60 tahun. Lepas tu entahlah, dia kata, dah ni sebulan dah. Pergi buat stress test jantung, tak ada apa. Saya pun cakap dengan uncle, jom kita pergi buat x-ray. Dia pun, masa tu hari Ahad. So kita pergi private, pergilah buat x-ray. Buat x-ray tu, nampak putih semua. Oh, saya kata dalam hati, macam mana aku nak kata dia ni ada masalah kanser paru-paru. Dulu pula putih. Macam mana saya nak kata? So saya kata, uncle, sebenarnya paru-paru uncle ni tak cantik. Selalunya sama kalau putih macam ni mungkin jangkitan kuman. Saya tak katalah kanser dulu, jangkitan kuman. Tapi tak apa, saya call pakar dekat bahagian ni. Kita ambil biopsi, kita ambil apa betul nak confirm penyakit ni. Saya tahu dah, most kali kalau stage 4 kanser, kita akan tahu jangka hayat sama ada 3 bulan ataupun 6 tahun. Itu memang kajian dah buat 6 bulan, 3 bulan 6 bulan. So setengah doktor bila dia berilmu tapi dia tak pandai berkomunikasi macam nak sampaikan, dia akan cakap direct, honest. Sebab bagi dia expect patient tu faham dan akan buat apa-apa yang patut buat sebelum meninggal. Prepare. Setengah doktor pula akan cakap, okey, tak cakap kat dia, akan cakap kat family member. Okey? Tapi sebenarnya the best sebenarnya kita tak cakap family member, cakap ke pesakit tu sendiri. Kalau kanser lah, kita tahu tak ada rawatan, tak ada ni. Lepas tu, okey, dia pergi, saya tak dapat ikut dia bila nak dapat result tu. Patient, saya punya orang tua sihat ni, saya punya pakcik saya ni, bila pergi the next day, doktor ni kata tengok tu stage 4, tak ada apa management, just TLC. TLC tu tender living care lah. Balik rumah tak ada rawatan apa. Dia yang sihat ni tak tahu, dia kata you tak payah buat rawatan apa, 6 bulan lagi. Macam you katalah 6 bulan lagi hidup. Teknik breaking the bad news ni sebenarnya kena belajar. Bukan semua doktor pandai nak ni. Bila dia dengar tu, dia terus depress, tak lalu makan, makin teruk. Padahal kalau dia tak tahu dia nak hidup 6 bulan lagi, happy je jalan pergi mana main golf macam biasa. Tapi disebabkan doktor cakap macam tu, terus depress. So kadang-kadang tu setengah orang dia nak tahu, tak apa, tapi cara teknik lah. Bukan semua yang boleh pelajari. Memang saya akui benda nak break the bad news tu kena belajar. So memang kalau kita, setengah tak bagi tahu, setengah kita akan cakap family member, biar family member yang cakap sendiri. Tengok kat mana doktor yang jumpa lah. Okay? Sebab saya rasa sekarang ni doktor dah pandai dah sebenarnya, akan cakap secara berlapis. Akan cakap, okey kata. In fact, semalam saya ada kes umur 11 tahun 2 bulan dia turun berat badan, dia tak lalu makan. 11 tahun tu budak lelaki tak nak pergi sekolah pun, merusuk pelajaran. Dulu dia excellent, merusuk pelajaran dia. Bila saya examine, saya kata dalam hati sudah, saya kata mesti ada kanser. Dia otak pituitary yang kecil itu, macam ni dengan mata dia kata kanser. Saya kata macam ni, saya refer ke you ke hospital sedang, kita buat CT scan, panggil je, kita check apa benda ni dan perlu rawatan segera, dan perlu buat operation. So alhamdulillah tadi dia call, dia kata dah settle operation emergency, dihantar ke Sungai Buloh untuk buat operation. So kita tak tahu, saya pun tak berani, saya pun takut nak tanya. Kalau glioma maksudnya kanser yang bahaya, macam tu juga 6 bulan 4 bulan.
kita boleh jangka lah macam tu. Walaupun kita ni bukan Allah, tapi kita tahu proses. Kebanyakan studi menunjukkan 70% akan meninggal dalam masa 6 bulan. Tapi kalau yang miracle tu ada yang survive lah. Kalau stage 4 dia akan kita boleh agak. Walaupun kita tahu, tapi daripada kajian-kajian dibuat. Saya harap saya jawab soalan tu. Kadang-kadang teknik lah saya rasa. Macam saya tak cakap pun hari tu, saya pun tak takut nak tanya. Sebab saya pun sedih dia dapat kes tu. Sebab 2 bulan baru mak dia bawa jumpa. Sebenarnya dah pergi klinik-klinik kat luar tu, tapi doktor treat sebab dia malas. Jadi kan fikir benda tu. Kalau kita tak perasan, kalau ibu bapa cari sampai dapat jawab. Alhamdulillah tak miss semalam. So 11 tahun saya pun tak tahu apa. Kalau doktor tu glioma kata, memang saya rasa jangka hayatnya adalah pendek lah. Ini. So kita boleh tapi yelah, tahun. So harap-harap bukanlah, harap-harap binai lah. Tengok. In fact doktor tu pun email kat saya gambar slide tu. Saya sedih tengok. Oh besarnya mass dia. Lebih kurang 3x5 cm. Besar dalam masa 2 bulan yang mak dia notice dia tak nak makan semua tu. Umur 11 tahun. Semalam baru dapat kes. Ada soalan lagi? Mungkinlah setelah mengetahui perkara tentang minda sihat ni, kalau kita berkat komuniti kan, mungkin kita lebih mudah takziah kalau orang tu sakit kan, tak boleh sabar. Tapi kalau orang tiba dia stres kan, kita mungkin relax lah bro, habis tu kan. Tapi macam mana kita nak beri sokongan, sebab stres tu mungkin ataupun depression, anxiety, pelbagai peringkat kan, mungkin ada yang boleh urus. Tapi kalau kita dapati yang sahabat kita ni dia ada masalah yang tadi tu, macam mana bentuk sokongan kita, kejiranan kita, kawan kita, sebab kita mungkin tabu kan, sebut mental gila ke apa kan, tapi sebenarnya dia boleh dirawat kan, dia juga adalah satu penyakit. Betul. Kalau kita perhati normal kita kenal kawan kita ni kata kenapa dia sedih. Kalau kita boleh buat teknik tanya dia, kalau dia boleh open satu persatu bagi tahu kat kita cara penyelesaian. Kalau you rasa you boleh sesat level you, by all means kita selesai level you. Tapi kalau you rasa tak boleh sesat, ajak dia, kita datang tengok dekat klinik macam mana, bawa dia ke klinik dan inform. Kadang-kadang doktor akan tanya, doktor tak sebab kadang-kadang doktor nak saring kesihatan mental, dia orang marah. Kan? So cara nak cakap, so kalau at least you cakap macam saya kata, ada budak tu datang kat depan, saya rasa saya ada masalah mental, dia akan bawa kepada doktor, akan cakap, doktor pasien ni ngadu ni. Staf saya akan tahu, bila akan inform dan doktor tu akan terpinci lah tanya. Kalau you boleh rawat, contohnya ajak dia pergi berehat, idea lah teknik tadi apa, kita cuba kongsi, bantu dia setakat yang boleh kan, sebab semua masalah boleh tangani kalau kita berfikiran terbuka dan kita share. Okay, yang kita trust, insyaAllah kita boleh. Tapi kalau you kata, oh ni kita perlu doktor ataupun yang lebih profesional untuk merawat dia, kaunselor ke apa, dan kita refer, boleh ada kaunselor semua tu. Kadang-kadang masalah ni kita benda kecil je masalahnya, tapi dia nampak besar. Kan kadang-kadang kita tengok kecil aja masalah dia. Masalahnya tayar kereta dia pancit, kecil aja. Kan? Tapi panik macam ada pasien saya, staff saya, husband dia telefon, saya pun heran juga, husband dia telefon, panik, tayar pancit lambat pergi kerja gini-gini. Kan panik, husband telefon dia inilah ilmu saya. Saya kata, doktor saya nak balik ni doktor kali ni. Apa sah ni nak balik? Suami saya kata kereta bayar pancik ni saya nak pergi hantar. Pasien dah lama ni, kalau saya tinggal dia pergi, bilik dia kosong, nanti pasien mengamuk. Macam ni lah, saya telefon pomen, bagi advice biar pomen tu pergi betul. You telefon taksi, so taksi ambil suami you, dia hantar, you bayarlah dulu taksi tu. Kalau tidak ambil duit ni, you pergi bayar. You tak bayar balik. Benda tu simple, tapi you tak boleh fikir dalam keadaan yang you nak exam ke, masa tu you nak cepat kan. You boleh bantu caranya. So you perlukan minda yang sejahtera untuk fikirkan benda yang sikit ni. Memang kita tak nafikan, bila kita dalam keadaan panik, kita tak tarik nafas, kita tak lepas, itu yang kita berjelaru.
Kita tak boleh nak fikir dengan tenang. Sebab tu bila kita nak masuk exam, kita baca, kita ni tak nafas jawab dengan betul, insya-Allah kita boleh jawab dengan tenang. Kalau kita sambung, kita tak boleh jawab dengan betul, tak nampak jawapan tu. Boleh? Okey. Okey? InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi hari ini kita sama-sama manfaat, dan yang baik tu InsyaAllah datang daripada Allah, dan yang kelemahan tu saya mohon ampun dan maaflah atas kelemahan diri saya sendirilah.